Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan, mudah-mudahan pada malam ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita masih lagi meneruskan, kita diizinkan meneruskan kehidupan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjalanan yang mana selalu saya sebut, tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, bahawa kita ni sekarang sedang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan menuju kepada Allah. Itu sebabnya Allahumma shalli ala Muhammad, alangkah ruginya orang-orang yang berjalan menuju ke satu destinasi yang kekal abadi ini terlalu leka dalam perjalanan dia. Maksudnya apa? Allahumma shalli ala Muhammad, dia menghabiskan perjalanan dia dengan melakukan perkara yang sia-sia. Dalam arti kata, tidak bersedia untuk mengakhiri perjalanan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allahumma shalli ala Muhammad, Allah mengingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tersebut, yakni hari kiamat, yakni hari yang kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u malun wala banun, tidak memberi manfaat, tidak berguna lagi, malun, harta yang kita kumpul, wala banun, ataupun tidak berguna pada hari tersebut anak pinak ataupun keluarga kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang bersedia untuk bertemu dengan Allah, hati yang bila dia hidup ke atas dunia ni, apa juga kerja buat dia di atas dunia ni, hatinya tetap tidak berganjak bahawa apa yang dia lakukan di atas muka bumi ni, di atas dunia ni, dalam kehidupan ni adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada orang, tuan-tuan, Allahumma shalli ala Muhammad, kenapa Allah meletakkan hati? Sebab apa? Ada orang, Allahumma shalli ala Muhammad, yang bila dia hidup kat dunia ni, hati dia tu bukan atas nama untuk sebab buat persediaan untuk bertemu dengan Allah. Maksudnya apa? Hati manusia ni dua benda. Allah meletakkan sini, Allahumma shalli ala Muhammad, dua contoh yang mana waktu tu tak ada guna dah. Malun wala banun, harta dan juga anak pinak. Pasal apa Allah tak letak benda lain? Pasal apa Allah letak contoh mal yang pertama? Sebab waktu kita hidup kat dunia ni, Allah
Allahumma salli ala Muhammad, hati kita cukup terikat ataupun cukup suka dengan benda harta. Contohnya Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang kita ada rita. Kita ada rita, tuan-tuan. Hujan lebat, Allahumma salli ala Muhammad. Biasa duk main masjid dengan motor, tapi fikir sekali kalau main dengan kereta kotak, kereta baru je basuh kat anak pak tampoi tu. Baru je basuh petang tadi. Hujan lebat. Waktu tu kita dah fikir, tak apa kot, maghrib tak payah pergi lagi ya, pergi yang isya sekali seriat lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Hati kita terikat dengan harta. Harta tu apa? Kereta. Kadang-kadang tu dia sanggup kat main, dia main pasal hidayah Allah, iman dia main kat, sanggup kena hujan. Nak keluar kereta tak? Dia tak apa, dia kata yang penting pergi sembahyang. Sebab apa? Allah nak uji tu. Nampak harta. Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, hari gaji kita terima. Kita terima gaji, tuan-tuan, 20 hari bulan lebih, ada 25, ada 30. Hari kita terima gaji tu, Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang Allah uji kita dengan ada orang datang main minta sedekah. Waktu tu bukan soal banyak mana yang kita nak bagi ataupun tidak, tetapi kita duk fikir, sayang ni nak bagi ni. Tambah-tambah buka-buka dompet duit tu tak ada not kecil, ada not RM10, RM50, RM5 gagah lagi boleh bagi RM10 ni. Fikir bila kita main satu benda kebajikan, kita main fikir, duit ni sekali bila main tu maksudnya hati kita terikat dengan duit tu. Orang beriman, orang yang hati yang sejahtera, Allah kata apa? Yang pergi jumpa Allah dengan hati yang sejahtera, kalau dalam tu ada RM50, RM50, tak ada nak RM5, tak ada nak RM1, tak ada nak RM10, Allah SWT Muhammad, orang main minta sedekah dia. Ni surau Taman Serai Setia, Taman Serai bagi, Taman Serai Setia. Nak minta ni, nak tambah, bagi besar apa sikit. Dia tak sekat banyak dah. Buka-buka dompet duit, ambil, tengok-tengok, ada nak RM50, ambil RM50 bagi. Tu hati sejahtera. Hati yang terikat dengan mal, hati yang terikat dengan, bukan kata tuan-tuan, kadang kita yang bercakap ni pun, hati yang main ni, orang ramai kata ni nak minta anak besar, sekolah agama terbakar, nak minta. Buka cari yang kecil. Maksudnya hati terikat dengan duit tu kalau cari yang kecil. Hati yang sejahtera, dia akan cari apa? Ni sebab apa? Untuk bekalan akhirat tu, cari yang paling besar. Itu sebabnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, kita tengok para sahabat kan, kita tengok Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, sahabat-sahabat Nabi yang duduk di sekeliling Nabi. Mereka ni pasal apa? Bukan kita jangan kata padahlah sebab dia duduk zaman Rasulullah. Betul, tak dapat nafikan. Tetapi sebab mereka tu pegang sungguh, sebab nak pergi berjumpa dengan Allah dan kerana hati sejahtera. Bila tanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan kepada anak isterimu dalam peristiwa hijrah? Abu Bakar kata apa? Aku tak tinggal apa, aku hanya tinggal Allah dan Rasul. Sebab apa? Hati sejahtera. Itu sebabnya bila Sayyidina Ali, Allahumma salli ala Muhammad, dia bawa buah delima. Buah delima Sayyidatina Fatimah mengidam ni, nak makan. Waktu itu Sayyidatina Fatimah mengandung. Bila Sayyidina Ali pergi ke Madinah tu, ke pekan tu, Allahumma salli ala Muhammad, jumpa takat sebiji je. Dalam perjalanan balik, ada orang tua tahan. Orang tua tu tak makan 2-3 hari. Waktu tu hati yang sejahtera, dia minta, walaupun isteri dia mengidam, tapi hati yang sejahtera ni, bagi dia ni 2-3 hari tak makan. Kalau kita, maksudnya kita ni bukan tak pasal dia fikir, sekali balik bini duk ngamuk, bini bisi ni, bini mengidam ni, bawa budak dan sebagainya. Sebab hati kita apa? Tak sejahtera lagi, tak bersih elok lagi. Allah letak mal tu sebab apa? Manusia ni fitrahnya memang suka harta. Tak payah cerita lah. Macam orang tu kata kan, alah, kumpul duit banyak-banyak pun bukan boleh buat mati. Dia cakap lah sebab dia tak ada. Cuba dia ada. Cuba dia ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dia cakap macam tu sebab apa? Sebab satu, dia tak ada. Yang kedua, dia nak pulang kerja kuat dak dah. Dia tak mahu lah. Jadi cara nak bagi sedap hati dia, ada duit banyak pun bukan boleh buat mati. Sedangkan dia tak tahu ada cara duit banyak tu boleh bawa pergi mati. Bukan kita buat duit tu pergi mati, tapi kita guna duit kita tu untuk jariahkan, untuk sedekahkan, untuk zakatkan, nak bawa pergi mati.
Manusia macam tu, fitrahnya Allah SWT Muhammad, dia terikat dengan harta. Kita paling nampak sekali manusia ni, Allah SWT, kita semua ni tuan-tuan, bila terikat yang benda pertama, duit lah. Benda duit. Allah, orang minta nak buat program agama, anak balik Allah SWT Muhammad nak minta, ustazah minta nak buat program camp solat bistari contohnya, Allah SWT Muhammad. Kita bagi juga, tapi bagi jumlah mana yang paling kecil. Tapi ustaz, kalau saya bagi banyak, maka hati kita waktu itu sejahtera. Maksudnya apa? Sebab kita memanglah pergi bagi program tu, habis memang kat situ kita tak nampak, tapi Allah dah catat dah kat sana kita nak pergi jumpa Allah. Orang main minta nak buat program-program apa, kita tengok buka-buka, kalau ada note paling besar, kita ambil note paling besar tu bagi, itu hati yang sejahtera. Tapi kalau kita duk cari lagi ni, mana dia tak? Abang duk cari apa tu? Duk cari, tadi rasa nampak RM2 duk celah ni. Bukan pasal apa tu minta buat program apa? Salahnya bagi RM5 RM10, RM5 RM10, mereka banyak, mereka kumpul tu. Nah, bagi RM2 dah. Maka hati kita tak sejahtera. Itu yang pertama amal. Di sudut duit kita, yang kedua harta kita. Itu sebabnya Allah SWT Muhammad bila sebut duit ni, kadang-kadang nak mati pun dia boleh dengar duit tu. Orang main sedekah sakit ataupun nazak dah ni, orang nak main sedekah buah-buah semua dan duit ni, dia taruh dia duk Allah, Allah, Allah. Duit RM50, duit RM10, nak jatuh dekati pun dia dengar. Dia kata, duit jatuh, tu tak ada sakit tau. Waktu mana dia ayah, dia tak jatuh, aku dengar dia jatuh. Nak cerita tu tak sakit tu, Allah SWT Muhammad. Nak cerita kita ni sampai ke mati, Allah, sampai kita nak mati pun kita kira dia. Itu sebabnya Allah SWT Muhammad, dalam Islam tuan-tuan, kita digalakkan buat wasiat ni awal. Sebab apa digalakkan buat wasiat awal? Tak salah kumpul harta, tetapi kita nak menyusun harta tu nak ke mana, supaya kita pergi jumpa Allah tu dalam keadaan hati sejahtera. Yang pertama, tak bergaduh dah anak beranak, tak bergaduh dah bini, tak bergaduh dah dengan amak mentua apa semua buat harta kita ni. Yang kedua, tak mau waktu kita duk sakit tu, katalah kita duk nazak ni, kita duk bising, duk dengar ni, duk dengar bunyi bising, duk bincang buat harta. Waktu tu kita tak mau apa dah. Waktu kalau boleh tu kita nak rumah kita, waktu kita duk sakit, kita duk nazak tu, kita nak disuasanakan dengan bunyi Al-Quran. Tetapi ada tuan-tuan yang waktu ayah duk sakit tu, duk main tanya dah, ayah tanah kat sini ayah bagi kat siapa? Dan duit dalam ni ayah nak bagi kat siapa? Duk tanya sebab apa? Sebab kita tak bersedia. Tu sebabnya tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, kalau getah banyak lah, kalau tuan-tuan ada getah banyak ke, getah banyak ni bukan maksud ada duit banyak. Kadang-kadang ni tanah banyak, tanah tak, walaupun orang kata satu tanah tu tak besar mana, tapi ada lah 2-3 keping kita tanah tu, pergi buat wasiat siap-siap, hibahkan. Sebab apa? Nak jadi berkelahi. Dah bila tak ada tu dia main faraid. Kalau contohlah anak-anak kita kena pula banyak perempuan, Allah SWT main pula adik-adik lelaki gedebang-gedebung kita kat sana panjang cerita, tapi selesai. Bukan pasal apa? Sebab kita tak mau ni. Sebab dalam kita nak bertemu dengan Allah tu, kita nak qalbin salim, hati yang sejahtera, tak mau serabut. Harta ni banyak lah. Harta dia bak kereta, bak rumah, tanah. Dan dengan harta ni Allah SWT, hubungan yang jadi elok pun akan jadi tak elok sebab harta. Kadang-kadang kita bukan ada harta apa sangat pun, tetapi contohlah kata beli kereta Allah SWT Muhammad dekat ayah. Dekat ayah, hang bayar RM100, aku bayar RM100, hang aku bayar RM100, hang bayar RM100. Dia campur untuk bayar installment tu, ayah pakai kereta. Nak jadi masalah kat mana? Bila ayah mati, kereta tu milik siapa? Kelih kereta, nampak mudah kata jual kereta tu selesai. Lagi yang ni cerita aku duk bagi 100 kali, yang ni aku dapat lebih banyak lagi. Dia panjang cerita. Dia bukan nak jadi pendek cerita. Kecuali kita tinggalkan Allah SWT Muhammad, tuan-tuan, anak-anak yang faham. Maksudnya anak-anak yang ada iman, anak-anak yang ada agama. Yang kedua Allah sebut banun. Yang kedua masuk kepada anak pinak. Manusia ni bila sebut anak pinak ni, boleh sampai satu masa jadi tak beriman pada Allah.
Maksudnya anak pinak di sini ada ulama menafsirkan bahawa kita cerita ahli keluarga. Kadang-kadang nak mai dah main ngaji ni, tapi orang rumah kata apa? Tadi abang bukan janji nak pergi pekan ataupun nak pergi pasar malam. Tak jadi. Mai semayang, gerang balik. Tanya Isya main lain lah. Tapi nak duduk, nak main dengar ni, dia tak jadi sebab apa? Dia sayang isteri. Kadang-kadang Allah SWT Muhammad dah nak main dah satu-satu benda, satu program agama tu, tiba-tiba pam, anak-anak ajak pergi mana pula? Sebab ayah kami dulu bukan pernah, kami dulu ayah dulu susah tak ada nak pergi merata ni, kami nak ada pakat kerja, nak bawa ayah pergi, nak bawa tak bawa apa tunggu ayah balik nanti. Itu sebabnya Allah SWT Muhammad, tuan-tuan, ada di kalangan kita ni, ada di kalangan kita ni, dia tak mau pergi berjalan. Pasal apa dia tak mau pergi berjalan? Dia tak mau tinggal program masjid. Ada orang Padang Serang tak? Anak ni bising cerita nak bawa pergi sana, pergi sini tak mau. Kalau bawa pun dekat siang, dia kira balik dia nak pergi semayang masjid, nak pergi semayang surau. Pasal apa? Hati dia dah terikat dah dengan rumah Allah tu. Hampa nak bawa pergi berjalan-jalan, hampa bawa lah mak hampa pergi. Aku tak pergi masjid. Sebab apa? Dia terikat. Tapi ada kalangan, bab anak-anak dia tak boleh. Kalau bab anak je tak boleh habis qiyam. Itu sebabnya Allah SWT Muhammad kadang-kadang dari satu sudut yang tu tak apa, kadang-kadang ni dalam keadaan beriman pada Allah, Allah uji dengan anak sakit. Kat situ boleh jadi kufur. Apa dia? Orang kata pergi berubatlah dengan tok rumah siap kawan yang kena apa-apa semua. Sebab anak dia boleh pergi. Sebab sayang anak. Itu sebab tuan-tuan, macam saya pernah cerita, tak tahu pernah cerita ke tak, saya cerita sekali lagi. Kawan saya tuan-tuan habis dekat 50,000 dah. Anak 2 orang, dua-dua sakit pun saya tak erti nak sebut. Punya susah nak sebut, tergeliat lidah. Nak cerita kata apa, sakit ni perawatan dia berpanjangan, dah habis berpuluh-puluh ribu dah. Tapi satu benda yang saya sangat kagum bila pergi ziarah ni tuan-tuan, Allah SWT, laki bini senyum. Senyum maksudnya apa? Bila kita kata sabar, kata Alhamdulillah, Allah pilih aku untuk terima ujian. Allah bagi kita ujian tuan-tuan, bukan Allah nak zalim kita dah. Allah sayang kita, Allah nak angkat martabat kita, Allah nak angkat darjat kita. Dan dalam masa sama Allah tahu kita mampu hadapi ujian tu. Dan setiap di kalangan kita ni ujian beza. Mungkin saya ujian sekian-sekian macam ni. Tuan-tuan yang depan ni ada ujian macam A, ada yang ujian B, ada ujian C, ada ujian yang mana Allah uji dengan kehidupan dalam rumah tangga. Ada ujian yang Allah datang melalui anak-anak. Ada ujian yang baru ni saya kenalikan khusus kat Gunung Cerai. Dah 7-8 tahun dah Allah uji dia, tak boleh duduk sekali dengan bini. Sebab apa? Tak dapat tukar-tukar. Ujian. Bukan senang. Hanya orang sabar aja boleh hadapi. Jadi Allah SWT Muhammad, kadang-kadang ni ada yang bila Allah datang ujian melalui anak pinak ni, kita dah angkat tangan dah, mengalah dah. Waktu tu kadang-kadang akidah kita rosak. Maka bila kita jaga benda ni, Allah SWT Muhammad, kita jaga apa pun yang berlaku. Macam contoh mudah macam ni lah. Kadang-kadang tuan-tuan, anak balik bagi tahu, ayah, abang tak boleh solat, abang tak boleh semayang ni. Pasal apa? Kaki sakit. Kita dah macam tak apa, nanti lega abang semayang. Tu nampak? Sikit lah. Walaupun anak tu umur 8 tahun, walaupun anak tu umur 9 tahun, kita dah tak apa lah. Lagi dia tak umur 10 tahun, tak apalah. Sebenarnya Allah SWT bila Nabi sebut muru auladakum bisolah tu, suruh anakmu solat ketika umur 7 tahun tu. Maksudnya apa? 7 ke 10 tahun tu latihan. Dalam latihan ni, sama ada dia sakit pun dia kena semayang, dia demam pun dia kena semayang, dia apa pun dia kena semayang. Cuma kita tak memberati dia dalam keadaan, contoh dia sakit teruk dah, kita tak kena semayang tak. Tapi kalau takat sakit kaki, kita kata mai abah nak tengok, nampak kita dulu pergi. Apa tengok kaki abang bengkak kat mana? Tengok sikit aja ni, boleh semayang ni. Kita pergi dalam proses latihan. Lain tiba-tiba cedera kaki, kena kaki patah ke tangan patah. Tu lain. Dalam proses latihan tu kita boleh kita boleh terima lagi kalau tak mau solat nak solat tu. Tapi
Bila mai dia kata, ayah, abang sakit kaki ya, tak boleh solat. Kita tak apa, nanti kaki abang gak dia abang solat. Tu sebab bila mai umur 17 tahun, dia duk kerja bagi alasan. Tapi kalau kita Allah SWT, kita pergi dulu tengok, mai kaki abang bengkak tak mana. Ui, bengkak besar ni. Tak apa, nanti suruh sikit abang solat. Tak apa, kita pun boleh faham budak-budak. Tapi hari ini Allah SWT, bila saya buat pergi program-program motivasi ni, program-program pembangunan insan ni, bila kita tengok kata-kata yang tak solat, bukan dia tak solat sebab yang pertama mak yang tak solat. Jenuh ustazah jiqah mengajar. Jenuh cikgu-cikgu mengajar. Tak cukup ustazah cikgu-cikgu pun masuk juga mengajar ni. Buat macam mana dia nak boleh kekal dengan solat kalau kat rumah tak solat? Berapa ramai saya buat kat sekolah Datuk Lela Pahlawan, sekolah Tamaria, sekolah Pematang Tok Dik, yang kawasan sekitar ni lah, yang pusing satu Malaysia tu tak cerita ni. Kita dah tanya tu, dan majoriti bila kita cerita bab semayang ni penting, kita semayang ni tanda kita syukur pada Allah, Allah bagi nikmat kat kita macam-macam. Dia mai jumpa ni, dia kata, ustaz, nak semayang macam mana? Ya, mak tak semayang. Kita nak jawab apa? Sebab dia tak ada contoh. Itu sebab tadi ya, tuan-tuan, sebelum saya pergi solat Jumaat tadi, ini saya pilih saya semayang dekat Masjid Andalusia, Bandar Labunan Bogor. Masjid dia aktif. Tok Imam dia bersyarat aktif semua. Saya sambil-sambil duk siap tu, saya buka TV3 Wanita Hari Ini. Tajuk dia Suami Misali. Saja sebab tengok tajuk tu yang buka kau. Suami Misali. Nak tahu juga yang mereka jemput Ustaz Datuk Zawawi, Ustaz Zawawi Yusof. Allahumma salli ala Muhammad. Mereka jemput pasangan Nur Sheila Amin. Dadi-dida apa di luar. 30 tahun, baru sambut 30 tahun ulang tahun perkahwinan. Saya bukan nak cerita Nur Sheila Amin tu. Saya nak cerita macam mana suami dia cakap. Suami dia kata apa? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam mendidik isteri dan anak-anak, alhamdulillah Nur Sheila Amin pun pakai tudung eloknya apa semua. Kita tengoklah, nampak elok, alhamdulillah. Itu sebabnya tuan-tuan, kadang-kadang kita ni mulut jangan cepat. Kita duk kata artis ni masuk neraka, artis ni masuk neraka. Betul, kita menghukum daripada apa yang kita tengok sekarang, tapi tugas kita sepatutnya doakan dia. Sebab apa? Manusia ni bukan bermula, bukan penting dia mula macam mana, tapi dia akhir macam mana. Sekali lagi saya ulang, yang manusia ni, kita ni bukan tengok pada macam mana kita lahir, macam mana kita lahir, tapi macam mana kita berakhir. Sebab Allah SWT kadang-kadang lahir sebagai anak gangster, lahir sebagai anak luar nikah, tapi kita tak tahu, mungkin dia mati nanti sebagai seorang abid, orang yang rajin beribadah pada Allah. Jadilah suami dia kata apa? Sambil saya duduk bersiap tu, dengar suami dia cakap menarik. Suami dia kata apa? Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata dalam rumah tangga ni yang paling penting sekali bukan mulut, tetapi tingkah laku mak ayah. Kalau kita cakap down pun, kita suruh semayang, tapi kita tak semayang, tak jadi. Macam anak kita balik petang, kita kata apa? Allah SWT, abang pi mandi, siap nak semayang, tapi dia tengok ayah duk tengok cerita dia isteriku. Tak jadi. Mak duk tengok dia isteriku, duk tengok cerita lagi. Bukan kata mak dengan ayah tak semayang, tapi suruh anak pergi mandi dulu. Sepatutnya Allah SWT, kalau kita suruh anak tu, abang pergi semayang, dia pun tengok ayah tu nak pakai kain tola nak pergi mandi dah. Abang pergi mandi nak semayang, dia tengok ayah pun dah nak pergi masuk bilik ayah, ataupun ayah dah keluar bilik ayah, maka dia ikut. Ataupun anak balik, tuan-tuan, Allah SWT, balik sekolah, kita tengok dia buka peti air, minum air langgar. Dok semua kan. Allahumma salli ala Muhammad. Kita kata abang tak boleh tu, minum duduk. Nak bekas mulut abang tu apa semua, nanti kuman apa, abang ambil gelas minum duduk. Dia patuh. Tapi kalau dia tengok ayah dia pun balik kerja, buka peti air, minum gok. Lepas tu dia kata, pasal apa ayah boleh minum berdiri, boleh minum
tunggang macam tu, mak kata ayah leh, ayah orang dewasa, ayah orang tua. Maka dia tak boleh terima budak-budak ni. Jadi suami Nasila Amin ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia kata apa? Yang paling penting sekali apa yang kita buat dalam rumah tangga ni. Macam mana perhubungan dengan mak dia, dan macam mana perhubungan dengan anak-anak. Sampai alhamdulillah, syukur mudah-mudahan mereka bahagia hingga akhir hayat, keluarga mereka bahagia dan diredai Allah. Sampai suami dia kata apa? Anak-anak ni semua pakat kata, kami nanti yang perempuan, kami nanti nak cari suami macam bapa. Sebab apa? Dia tengok model dalam tu. Tuan-tuan, kita ni ayah, kita ni yang watak jadi ayah ni, kita superhero bagi anak-anak. Dia bukan yang superhero dia tengok TV tu, superhero yang setakat hiburan, tapi superhero sebenarnya ayah dia, superheroin mak dia. Maksudnya soalnya sekarang ni Allahumma salli ala Muhammad, kita nak letak diri kita nak pastikan isteri kita tuan-tuan nak jadi macam mana. Maka macam saya duk buat program, kita cerita tentang sembahyang, kita cerita tentang pentingnya sembahyang. Anak-anak main tanya, kata kami nak sembahyang, macam mana mak ayah pun tak sembahyang. Kita nak kata apa? Tak tahu nak jawab. Cuma kita bagi tahu lah, dah tahu dah ada ilmu bab sembahyang, dah tahu kepentingan sembahyang, dah tahu kewajipan sembahyang. Kita sembahyang, dia kata okey, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya okey, subuh. Nak pergi sekolah boleh tahan lagi, waktu cuti, siapa nak kejut kami? Budak-budak, bukan dia baca kata kita tak nak kata, oh tak apa, kunci jam apa semua, kita yang kunci jam pun boleh dulu. Siapa suruh budak? Itu nak cerita apa tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam hidup kita ni, yang paling penting sekali adalah kita macam mana kita mencorakkan kehidupan itu sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ni, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat ni harta tak penting dah, anak pinak tak penting dah. Waktu tu tuan-tuan, silat-silat hari bulan, anak pinak kita, isteri kita akan dakwa kita. Akan dakwa. Itu sebabnya tuan-tuan, biar bergaduh kat dunia ni. Biar bergaduh sebab kita nak suruh dia tutup aurat. Biar berkelahi, anak tak suka dengan kita bila kita suruh dia sembahyang. Anak tak suka kita bila dia suruh kita suruh dia tutup aurat. Sebab apa? Kita tak mau dia duk tarik kita nanti. Waktu tu semua orang pentingkan diri sendiri. Tambah-tambah tuan-tuan, kita yang ada anak perempuan. Anak perempuan ni, dia akan tarik 4 jenis lelaki. Yang pertama, kalau dia kahwin, dia tarik suami dia. Yang kedua, dia tarik ayah dia. Maksudnya apa? Kalau suami dia tak lepas, suami dia dam kena turun kat ayah. Ayah tak pernah didik dengan cara sembahyang, ayah tak pernah sekian-sekian, ayah tak pernah, dia tarik ayah dia. Lepas tu dia tarik abang lelaki. Ataupun yang keempat, dia tarik adik lelaki. Maksudnya apa? Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita di pada mahsyar, kita diperhitungkan amalan kita tu nanti tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu semua pentingkan diri sendiri yang tak ada tengok. Itu sebabnya sampai tahap bila Rasulullah sebut kata di sana nanti kita semua bertelanjang. Sahabat tanya, Rasulullah tak ada rasa malu ke? Sebab tak rasa apa. Tak rasa apa dah tentu. Semua pentingkan diri sendirilah waktu tu. Tak ada kita nak cari anak kita dulu ke. Kalau kadang hari ni tuan-tuan, kita pergi family day. Cuba tengok family day. Bukan pergi family day ni, dia kira family dia. Betul tak? Kalau kita buat family day, jabatan kita ke, kelang kita ke, cuba buat family day. Ataupun organisasi yang tempat kita kerja buat family day. Kita pun bawa anak, isteri kita pakai baju semua sama kan, baju family day. Main time makan. Waktu tu pasal tak? Kita check out. Pergi ambil, kalau buku itu kita akan ambil semua untuk isteri kita, untuk anak-anak kita. Kita akan utamakan family kita. Main time main pun macam tu. Kita takkan suka anak orang lain, kita suka anak kita. Nah, isteri kita pun main lawan tip belot. Saya dulu Allahumma salli ala Muhammad, waktu kerja di zakat tu ada sekali family day, berkelahi bini-bini staff. Nak dapat Tupperware. Bukan Tupperware pun, tipuware. Nah, yang biasa tu. Tupperware mahal ni, tipuware. Berkelahi kes sukan nikah. Dah berkelahi kes sukan nikah ni, dia jadi suami sama suami masa muka. Sebab apa? Utamakan family. Itu nama family day, hari keluarga. Penting keluarga masing-masing.
Tapi kita kat sana nanti tuan-tuan, muhasabah untuk kita semua sekali lah pada ni insya-Allah. Pasal apa? Allah SWT Muhammad, kita nanti Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita pergi jumpa Allah tu, tak ada dah masa kita nak cek mana dia anak kita, mana dia isteri kita, tak ada dah. Semua penting diri sendiri. Waktu ni lah yang kita takut, dalam keadaan kita dah buat pi hati yang sejahtera dah. Orang lelaki ni cabaran dia apa? Tanggungan-tanggungan yang akan dakwa dia. Yang pertama isteri. Isteri akan tanya, dulu ya Allah, kat dunia ni suami aku ni memang baik, suami aku ni romantik, suami aku ni penyayang, suami aku ni caring. Tapi satu benda aja, suami aku ni dia tak pernah bimbing aku tentang hal ehwal agama. Kita dah sepatutnya nak langkah kaki ke syurga, ke neraka Allah. Tu kata biar hari ni berkelahi pun tak apa. Maksudnya apa? Kita nampak isteri gelap tak pakai tudung. Hai, tak boleh tak pakai tudung tu. Kamu tu bawah abang. Kamu tu abang kena soal jawab sebab kamu tak pakai tudung. Dia tak, alah depan rumah ni je nak sidai pakai baju sat. Bukan masalah depan rumah, belakang rumah, dalam rumah, luar rumah. Soalnya kamu tu, bila kamu dedah aurat, orang tengok, abang pun terpaksa tanggung juga. Memang kamu dosa kamu tanggung, tapi abang juga akan dipersoalkan. Kenapa tak tegak kamu? Biar berkelahi dia masa muka. Tapi sebab apa? Demi agama. Kita tak mau ni, nanti ni dia dakwa kita. Kita memang suami yang baik. Suami yang baik, macam petang tengah hari tadi bincang, suami yang misali. Bila tanya ramai orang, bila mereka bawa wartawan pergi tanya ni, apa makna suami misali, apa kriteria suami misali, semua letak apa? Suami yang meletakkan ataupun yang menekankan aspek agama. Walaupun yang jawab tu tak kata tu. Orang tanya, kahwin tak lagi cik? Tak lagi. Cik nak cari suami misali ni apa kriteria? Yang beragama, yang boleh bimbing saya. Nampak? Dia mesti jawab macam tu lah. 4-5 orang dia tanya, saya duduk siap kelang kabut dalam rumah tu. Saya duduk siap tu sambil duduk dengar. Semua 4-5 orang kata apa? Suami misali tu suami yang ada agama, yang boleh bimbing ahli keluarga dengan cara hidup beragama. Bukan semestinya kita ustaz, bukan semestinya kena ustazah. Ada suami Allah SWT, dia nak ambil langkah selamat, kahwin dengan ustazah. Dia kata tak apa, aku tak reti betul, bini aku reti. Tu pun tak boleh. Ada setengah ustazah pun nama je ustazah, tapi tak boleh cara hidup beragama. Tengok anak nak keluar pakai kata pergi mana tu? Allah Muhammad, ya nak pergi keluar jumpa kawan. Tu nampak ketat tu, tak tutup sempurna aurat tu, masuk dalam, ayah tak izinkan. Alah, ayah dia hempas, tak apa, baik-baik hempas. Dia nampak ayah dia tegas. Itu sebab tuan-tuan, biarlah orang kata berkelahi, bergaduh. Kadang-kadang kita ni tak mau bising dalam rumah. Anak dapat tahu kata anak ada boyfriend, ada girlfriend, keluar naik motor. Bukan kita tak tahu, kadang-kadang kita tahu. Tapi kita ni tak mau bising sebab apa? Allah SWT sebab kita takut sekali Allah hubungan jadi renggang sebagainya. Tak boleh baca waktu tu. Baca cerita nanti mereka nak dakwa kita. Hari ni memang mereka tak kata apa, tapi satu hari nanti mereka nak melepas diri mereka dakwa kita. Ayah tak pernah tegur pun. Sekurang-kurangnya waktu kita dia kata ayah tak pernah tegur, ayah sampai sikit. Itu ayah tegur lah waktu kat dunia. Lupa, dia tak mau ikut, lawan cakap ayah. Ayah dah tegur dah. Sekarang kan jadilah dia tak mau ikut pun, kita dah tegur dah. Anak warna rambut. Kadang-kadang tuan-tuan Allah Sunnah Muhammad, bukan kita lah nak cerita orang-orang ni. Kadang-kadang bukan sedang. Budak-budak lah ni pun pandai. Budak-budak lah ni pun pandai. Allah Sunnah Muhammad pergi sekolah pakai tudung. Bila balik rumah kena jumpa kawan kat sekolah tu berwarna rambut yang ni pun sebagainya. Dan kita tiba-tiba tengok anak warna rambut. Kita kata, bila masa warna rambut? Oh ayah ni lah ni trend semasa. Trend semasa macam tu. Tak apa. Asalkan hang semayang. Betul yang semayang bak warna rambut tu warna rambut. Kena tengok. Cek berapa ramai anak kita tuan-tuan, umur yang ada anak-anak kecil ni, umur 10-11 tahun ni, yang lelaki ke perempuan ni dah mula nak masuk alam baligh. Kita insya-Allah dapat 39. Baik.
Anak yang umur 10-11 tahun ni, yang dah di peringkat nak masuk akhir balik, lelaki ke perempuan ke, waktu ni kita kena jaga-jaga ni. Maksudnya apa? Kita kena mula dah. Anak perempuan bagi tahu kat bini yang kena bagi hint dah, kena ajak dah. Kemungkinan bila nak main, orang kata masa dia nak main bulan tu kena habak dah. Laki pun macam tu. Nak tahu anak kita laki ni, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia nak main benda, nak main balik tu, dia main ni, dia rasa seronok tengok orang pakai pelik-pelik. Cara dia mudah kita tengok reaksi dia. Kadang-kadang iklan ke, kadang-kadang cerita ke, dia tengok dia duduk kali, tengok itu dah main dah. Waktu tu kita kena ajak dah. Waktu tu kena cerita dah, abang, abang nanti sampai satu masa abang akan sekian. Mungkin abang mimpi macam ni. Dia benda tak boleh malu, benda agama. Kadang-kadang kita harap kat ustaz-ustazah, sedangkan benda tu tanggungjawab kita. Kita kena tahu. Ayat mani tu macam mana? Ayat mani tu pasal dia, kalau abang tengok, kalau terkejut jaga, tengok keras. Kalau dia jaga ni macam gam lah. Kita cerita bagi. Dia bukan boleh malu. Kalau jadi nanti, kalau jadi ni macam mana ya? Abang kena mandi wajib. Sebut sebagai mandi junub. Mandi junub ni macam mana? Sekian satu. Tapi abah ni tak apa pasti, sebab abah pun tak tahu abah mandi selama ni betul ke tak pun tak tahu. Contoh kalau abah pun buat soalan macam tu jam kan. Jadi kalau abah, contoh kita kata abah yang abah tahu takat ni lah. Tapi kalau abang nak tahu lebih lanjut, abang pergi tanya kat ustaz. Contoh, kita kena cerita ni, tak boleh malu. Pasal apa saya cakap macam tu? Sebab anak saya baru ni umur 11 tahun, darjah 5. Kita tengok, nampak macam dia dah mula, dia main macam mana? Dia mula, adik dia beritahu, abang tu dia, abang Walid, abang teringin dekat budak nama Izzati. Nampak dia bila main rasa teringin kat orang perempuan tu, dia dah time dah tu. Kita kena jaga. Jadi time ni kita ikat lah. Memang benda tu kadang kita tak boleh bendung kata dia suka kat perempuan, tapi nak cerita apa? Dia dah mula main, dia mula jadi. Cara satu lagi nak tengok, dia mula nak jadi macam orang tua. Macam kita nak suruh potong rambut jadi botak, tak mahu. Dia nak kena sikat rambut elok, smart. Dia jaga penampilan diri. Itu dia nak ke arah tu dah. Jadi kita ni, Allah SWT kena tahu juga kan. Nampak ke arah tu, panggil dia cerita bab agama. Saya bila panggil cerita. Waktu tu keluar soalan macam-macam. Sebab apa? Antara dia termasuk kita cerita, nanti sampai satu masa dekat kemaluan abang tu akan ada keluar tumbuh bulu-bulu. Dan bulu-bulu ni kita kena ajak, kena cukok ke apa, kena cerita benda tu. Kadang-kadang kita macam duk kira kita, tak apa dia tahu sendiri. Itu kadang-kadang umur 17 mandi tak lepas lagi tuan. Saya pernah interview seorang-seorang 80 orang, habis program 3 hari macam tu. Yang facilitator saya perempuan, cek perempuan berselera, tak kenal. Sebab apa? Satu, yang pertama, mereka harap kat ustazah pun tuan, janganlah beban mereka pun. Satu, kena tekan dengan kementerian, online sampai tengah malam, cikgu-cikgu tak duduk depan komputer nak hantar maklumat. Lah ni KSSR ke apa semua nak hantar pergi online tu. Satu yang tu. Yang kedua tuan-tuan, ustazah ni Allah SWT, dia dah ditekan dengan apa? Ditekan dengan nak kena habiskan silibus. Kadang-kadang tak ada nak mengajak bab-bab tu. Bukan takat bab tu, bab semayang pun tak ada mengajak. Bab semayang pun tak ada mengajak. Sampai saya pernah bila dipanggil untuk ajak cara semayang cara Rasulullah ni, saya tanya kepada ustazah takkan tak ada masa nak ajak bab semayang? Bab semayang. Dia kata, kami ni betul-betul hebat. Dia kata, tak ada masa. Sebab apa? Allah Muhammad, sebab ni 20 nak habis silibus. Kalau bab semayang pun tak ada nak ajak, ni tambah bab-bab tu. Tu kena cerita. Tu ada yang main lawak, buat lawak. Saya cek cakap apa semua. Saya cerita bab bulu-bulu ni, dia kata, tak tahu ustaz, kami siap buat dendam ni. Punya nak cerita pun tak tahu apa. Kita dah baca kata, benda ni malu. Benda agama tak ada istilah malu. Benda agama bukan benda istilah malu. Benda kalau kita tak tahu, kita dah tak pergi cari macam mana nak tahu, sampai bila-bila ibadah kita tak sah. Sebab apa? Tak clear lagi. Bulu ketiak, apa semua. Ni budak-budak, anak-anak. Jadi tuan-tuan, dalam proses kita nak bertemu dengan Allah ni, biqalbin salim ni, sebab tu malam ni nak baca hadis, baru baca ayat habis. Tuan-tuan, tak apa, tengok ada masa nanti lain kali, insya-Allah saya main cerita lain.
Dalam kita nak bertemu Allah dengan qalbin salim ni, hati yang sejahtera, yang pertama diri kita tuan-tuan. Yang kedua ni, clearkan juga apa yang kita sebut sebagai tanggungan kita, isteri anak kita. Tak boleh tuan-tuan, Allah SWT Muhammad tak boleh nak settle, bawa mereka pergi mengaji. Bawa mereka pergi mengaji. Jadual mereka padat, kita pergi mengaji, mereka duduk rumah, balik ni, tuan-tuan balik ni, cerita. Cerita, tak banyak positif. Nah, tu tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, benda-benda macam ni kadang-kadang sebab apa tuan-tuan, kita nak pergi bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Kadang-kadang kita elok aja, tuan-tuan mai sembahyang berjemaah ni, surau ni bagus, mengimarahkan surau ni. Surau ni antara surau yang best juga, azan dengar jauh kan. Bila dengar jauh ni orang mai sembahyang. Kita kadang-kadang fikir kita habis sembahyang, kat rumah berselerak. Balik nanti ni, daripada orang rumah kita, anak-anak penuh depan TV. Dia tengok Kabi Kushi Kabi Gam. Cek dulu. Bukan tak boleh tengok, cek dulu. Nah, kita kata ni semayang tak lagi ni. Alah, ayah satria lepas Kabi Kushi Kabi Gam. Pukul 12 baru nak habis, hang nak semayang. Habis hambat habis semayang. Ayah pun nak tengok juga. Tapi ayah balik pada surau, ayah dah semayang lah. Habis semayang. Nah, jadi bukan apa, kita pun cek anak pergi semayang apa semua. Pihak-pihak kan dia bangun, ayah ni apa, ayah tak apa pergi semayang dulu. Bukan ayah tak pergi tengok. Lo ni pilih antara dua, nak tengok, nak pergi semayang ke ataupun ayah duduk TV. Dia cengeng macam tu sikit tuan-tuan. Mai anak perempuan, boleh semayang ni, tak boleh semayang ya. Tak apa. Cek, tanya satu-satu. Sambil-sambil duk tengok Kabi Kushi Kabi Gam tu tuan-tuan, cerita sikit apa yang kita dapat malam. Jadi itu sebab tuan-tuan, pengisian tazkirah ni, kuliah ni, bukan perlu kita dapat banyak balik apa semua kita cerita wadah. Tapi yang lebih penting tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, kita amalkan. Kita dapat sikit malam ni, dapat apa? Supaya kita pergi bertemu dengan Allah, hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang bersedia untuk bertemu dengan Allah, hati yang bersedia untuk mendapat pertimbangan daripada Allah. Dan bukan hati kita saja, dalam keadaan hati kita bersih tu tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, kita tengok juga orang-orang yang kita tanggung. Clear orang-orang yang kita tanggung ni tuan-tuan, clear benda-benda belakang kita pergi dengan sejahtera. Itu sebabnya tuan-tuan, Allah SWT Muhammad, bila kita dah lepas diri kita dah lepas diri orang tanggungan, maksud kita dah buat apa yang perlu kita buat, maka insya-Allah mudah-mudahan waktu kita bertemu dengan Allah tu tidak ada lagi dakwa-dakwa atau pendakwaan. Pendakwaan yang akan datang daripada orang-orang. Itu bawa anak-anak kita, tak cerita lagi dengan jiran tetangga tu, tak cerita lagi kalau kita ambil barang orang, tak cerita lagi kita termakan apa, kita tu tak cerita lagi. Bagi clear dulu yang mana kita boleh nampak. Benda-benda ni kadang-kadang kita tak sedap, kita mohon keampunan Allah lah. Terambil, termakan, yang kita tak sedap ni, kita mohon keampunan Allah. Tapi benda yang duduk belakang kita ni, yang duduk satu bumbung dengan kita ni, yang duduk satu rumah dengan kita ni, Allahumma salli ala Muhammad, yang ni yang kita nak kena jaga. Cukup sekadar itu untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada ruang dan peluang kita akan berjumpa lagi. Saya pun tak risau tentang lagi duduk sekitar ni. Duduk sekitar ni kerak balik. Cuma bagi tahu kan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Ya Allah, terangkanlah hati-hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, kama nawwartal ardha bi nuri syamsika abadan abada, sebagaimana Engkau terangi bumi-Mu ini dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.